Langsung dari aras ketinggian lebih 400 meter, penantikan kedatangan tahun 2019-2018 bakal melabuhkan tirainya. Bersama saya, Safwan Sawi, ikuti ringkasan 365 hari perjalanan untuk tahun ini. Jom sama-sama kita imbas. Wallahi wabillahi watallahi, saya Mahathir bin Mohamad setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. 9 Mei 2018, pilihan raya umum ke-14 disifatkan bapa kepada segala pilihan raya. Nyata 14,449,200 pengundi menterjemah siapa yang mereka pilih di kertas undi hingga mencetuskan fenomena yang tidak terduga. Gabungan Bersatu, PKR, DAP dan Amanah yang melakar peristiwa paling utama dalam sejarah Malaysia. Tun Dr. Mahathir Mohamad kembali dilantik menjadi Perdana Menteri ke-7 pada usia 93 tahun. Diiktiraf Guinness Book of World Records sebagai Perdana Menteri tertua dunia, memecah rekod yang dipegang oleh Morarji Ranajotji Desai dari India yang berusia 81 tahun ketika pelantikannya. Diangkat menjadi Perdana Menteri buat kali kedua bagi Kerajaan Malaysia Baharu, hubungan diplomasi dengan pelbagai negara dilakukan. Terima kasih Bapak Jokowi. Demikian penghargaan beliau di atas sambutan luar biasa Jakarta ke atas dirinya. Antaranya, Kuala Lumpur dan Jakarta sepakat menangkis kempen negatif Eropah terhadap industri minyak sawit. Di China, hubungan selama 44 tahun kedua-dua negara diperkukuh setelah kunjungan terakhir 17 tahun lalu. Perdana Menteri meneruskan 2 siri lawatan kerja ke United Kingdom, juga lawatan pertama ke negara Eropah, juga ke Amerika Syarikat. Penganugerahan darjah kebesaran tertinggi Jepun oleh Maharaja Akihito, the Grand Cordon of the Order of the Paulownia Flowers. Beliau pemimpin ketiga Asia yang menerima anugerah berprestij selepas bekas Perdana Menteri Singapura mendiang Lee Kuan Yew dan bekas Perdana Menteri India Manmohan Singh.
Warna-warni politik tanah air juga berubah dengan kemunculan semula Datuk Seri Anwar Ibrahim. 20 tahun masuk keluar penjara, Anwar akhirnya menerima pengampunan dan pembebasan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V pada 16 Mei. Yang kusut dulu terurai dan persahabatan terjalin semula untuk Anwar Mahathir memberikan keyakinan bersama-sama untuk kemajuan rakyat. Langkah Port Dickson pastinya menjadi laluan lebih mudah untuk Anwar bergelar ahli parlimen dan berkhidmat di dalam kerajaan Malaysia Baharu. Masih lagi bersama dengan saya Safwan Sawi langsung untuk imbasan 2018 dan seketika nanti dari sudut sisi berbeza YB Lim Guan Eng. Semuanya selepas ini. Manchester United atau Arsenal? Ayo, tentu Manchester United, tolonglah, janganlah. Masakan isteri paling sedap? Makanan isteri paling sedap tentu dia punya itu kari. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli yang berhormat sekalian, sila duduk dan jangan lari. Pastinya tarikh keramat 9 Mei menjadi titik tolak dan kisah paling bersejarah di tanah tumpah berdaulat Malaysia tahun 2018. Mereka yang terpilih diberi mandat. Di sinilah kedudukan beralih arah 360 darjah. Dulunya blok pembangkang, kini kerajaan. Undi rakyat diterjemah di medan demokrasi bernama Pilihan Raya. 222 buah kerusi mengubah keputusan muktamad 60 tahun kerajaan bertahta kecundang. Puluh tahun menduduki kerusi pembangkang, siapa sangka kini hampir 8 bulan kerusi bertukar tangan. Itulah pengalaman yang dilalui oleh figura yang tidak asing lagi yang menduduki portfolio dalam kerajaan tertinggi, Yang Berhormat Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan imbasan 2018. Baik YB, kembali ke situasi tadi YB, difahamkan YB pernah tersalah masuk pintu masa kali pertama. Mungkin boleh ceritakan pengalaman tu YB. Mungkin seperti saudara sebut tadi, sudah 30 tahun dah biasa masuk pintu sebelah pembangkang. So kali ini kena masuk pintu sebelah kerajaan. So terlupa pula pada masa itu kerana sudah biasa masuk pintu sama selama 30 tahun. So tentu itu adalah di antara penyesuaian yang bukan sahaja daripada pihak kami kena buat, tapi sebelah sana pun serupa. Dan saya percaya untuk seluruh negara. Tapi perubahan adalah sesuatu yang kita harus jalankan. Sekiranya kita nak kemajuan, kita tidak boleh tolak ataupun tak endahkan perubahan. Baik YB, mungkin YB boleh bawa saya, kita imbas kembali, kita lakon semula sambil-sambil kita borak, sambil-sambil kita imbas situasi berada di dalam Dewan Rakyat ini. Baik YB, sebelum kita lakon semula, kita imbas semula kedudukan YB dahulu di sebelah sana. Apa jangkaan YB tahun 2019 nanti? Bagaimana situasi Dewan Rakyat ini? Dan mungkin YB boleh bagi pandangan tentang lompat si kata lompat ni. Komen YB. Itu masa itu saya duduk sebelah sini. Okay. Itu yang kerusi nombor 3 yang saya masih ingat masa itu Ketua Pembangkang. Lepas itu Lim Kit Siang. Okay. Dan lepas itu saya.
dan itulah kita lepas itu kita lompat ke sana. Tapi secara sahih apabila Pakatan Harapan menang pilihan raya. Sekiranya kita nak lompat, saya masih rasa bahawa biarlah ia berlandaskan mandat yang diberikan oleh rakyat. Betul, itu saya suka sekali, lompat secara sahih maknanya diberi mandat oleh rakyat. Ya. Okey YB, kita nak keluar, kita akan pusing-pusing Dewan Rakyat pula. Okey, jom. Skandal Mega One MDB membabitkan Malaysian Official No. 1 yang sebelum ini ditutup rapi akhirnya pecah terburai pada saat kerajaan BN yang memerintah tumbang di tangan rakyat. Rentetan daripada itu, satu pasukan khas siasatan One MDB dibentuk pada 21 Mei. Berbelum 4 Julai, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mula didakwa di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Datuk Seri Najib menghadapi 39 pertuduhan rasuah, pecah amanah, pengubahan wang haram serta penyalahgunaan kuasa berkaitan One MDB dan bakal berdepan hukuman penjara sehingga 20 tahun jika disabit kesalahan. Disusuli dengan pendakwaan bekas Ketua Pegawai Eksekutif One MDB, Arul Kanda. Isu konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan bentuk diskriminasi kaum AISERT antara isu sensitif yang ditangani tahun ini. Bagaimanapun, terdahulu kerajaan memberi jaminan akan terus mempertahankan perlembagaan persekutuan yang mana dalamnya termaktub kontrak sosial yang dipersetujui oleh wakil semua kaum semasa pembentukan negara ini. Mendepani 2019 yang pasti sebagai negara berdaulat, Kuala Lumpur pastinya mempunyai jati diri sendiri untuk tidak tunduk kepada mana-mana tekanan. Kematian anggota bomba Muhammad Adib Kasim dalam insiden ini telah membuka mata masyarakat Malaysia terhadap erti sebuah perpaduan. Menunggu siapa dalangnya daripada kekecohan ini, Muhammad Adib lebih dulu pergi meninggalkan kita, berpunca daripada amarah manusia. Malah membuatkan satu perkahwinan tergendala buat selama-lamanya selepas 21 hari bertarung nyawa. Anggota bomba dan penyelamat negara juga berduka sebelumnya apabila 6 anggotanya hilang sekaligus demi menyelamatkan satu nyawa. Kepakarannya menjinak dan menangkap ular, Abu Zarin Husin maut di tangan sendiri apabila pasukan ke-10 ketika memindahkan ular tedung selar memakan diri. Itulah wira yang tidak didendang, berhikmat untuk kita, tapi apakah kita tahu sisi hidup mereka? Baik YB, dan kita ingin melihat sisi berbeza YB pula. Selalu kita tanya soalan serius kan YB. Baik, lama saya dah nak tanya sebenarnya dengan ahli-ahli politik ni, sebenarnya dengan sembang-sembang dengan rakan-rakan di kedai kopi dengan mama. Pepatah Cina kata Warren Chiang, Shu Neng Sheng Jiao. Betul tak, Ma? Orang kata macam dah lali, dah biasa. Kalau dalam pepatah Melayu ni, alah bisa tegal biasa. Digertak, dihentam, di macam-macam soalan wartawan. Macam-macam cabaran dilalui oleh YB. Tapi YB masih boleh tersenyum dalam tempoh arena politik yang begitu lama sekali. Komen YB. Saya rasa itu kerana kita selalu berdepan dengan orang biasa. Dan kita pun datang daripada masyarakat sebagai seorang biasa. Dan bila kita berinteraksi dengan rakyat, kita lihat ada yang jadi mangsa sistem. Dan bila kita lihat mereka yang jadi mangsa sistem, kalau sekiranya kita boleh bagi sedikit harapan untuk mengubah kehidupan mereka. Baik semasa kita di pembangkang, lebih-lebih lagi bila sekarang kami di pihak kerajaan. Inilah yang memberikan semangat kepada pihak kami
dan membuat kita tambah hati untuk teruskan perjuangan. Itu dia inspirasi yang sepatutnya diambil oleh rakyat Malaysia. Baik YB, sebelum kita berpisah, kita nak mengenali YB lagi dengan lebih dekat. Ini kita panggil segmen Kenali YB Lim Guan Eng. Jadi YB kena jawab cepat. Okey, Boleh? YB, Boleh. bersedia? Okey. Kopi atau teh tarik? Oh, tentulah teh tarik. Nasi lemak, roti canai? Wah, ini susah sikit tapi roti canai. Facebook, Twitter? Twitter. Jogging atau gym? Jogging. Manchester United atau Arsenal? Ayo, tentu Manchester United, tolonglah, janganlah. Masakan isteri paling sedap? Makanan isteri paling sedap tentu dia punya itu kari. Kenangan Kari paling ayam. pahit dalam hidup? Semasa saya di penjara, keluarga dalam kesukaran. Kenangan paling manis? Bersama dengan keluarga. Tempat paling cantik di Malaysia? Tempat paling cantik di Malaysia sebenarnya ialah dekat Parlimen. Tips kekal muda dan kacak? Oh, saya bukan seorang yang segar atau tampan. Tips ialah bahawa kita selalu kena optimistik. Sambung ayat ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad? Seorang negarawan dan membawa harapan kepada anak-anak kita. Dan sambung ayat ini juga, Datuk Sri Najib Tun Razak. Kleptokrat. 3 perkataan untuk harapan Malaysia 2019. 3 perkataan. Harapan untuk semua. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, YB Lim Guan Eng. Terima kasih YB bersama dengan Ibasan 2018. Okey, baik. Pertuduhan skandal 1MDB menjadi kemuncak kes Mahkamah 2018. Namun kes berprofil tinggi lain turut menjadi tumpuan selain kes membabitkan pembunuhan misteri dan dakwaan penderaan kanak-kanak yang menjadi-jadi dan menyayat hati. Awak orang kampung, gunakan jalan kampung. Saya tak nak bercakap dengan orang tak ada sekolah. Saya kenal awak siapa? Anda nak bercakap dengan saya, cakap baik-baik. Baik, Wadi. Saya cakap baik-baik. Selamat tinggal. Aku kan pergi tanpa kau sadar. Hei! 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 Setelah menjadi negara dipilih rakyat, hubungan kedaulatan rantau melepasi sempadan menjadi tunjang ikatan anggota negara dunia. Digegar, dihimpit isu-isu global, Malaysia harus mempunyai pendirian menangani apa jua isu mendatang, mencakupi segala isu lautan sempadan, ruang lingkup udara dan kerjasama. Ketika sengketa senyap Amerika Syarikat, Korea Utara melanda, Trump, Kim Jong-un menamatkan dendam tradisi berdekad lamanya. Isu peluru berpandu, nuklear musuh utama ini memilih untuk satu hubungan istimewa. Sedangkan bagi Malaysia, kekal meneruskan diplomasi dengan sesiapa sahaja termasuk mereka yang memerlukan ketika jiran tetangga.
29 Oktober, pesawat komersial Indonesia Lion Air JT610 terhempas ketika dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang, Sumatera sehingga meragut 188 penumpang dan anak kapal. Moga tahun hadapan dunia lebih aman hendaknya. Seketika nanti, pelumba MotoGP negara Hafiz Syarin bakal menyarungkan jersey kelab bola sepak Liga Tempatan. Eksklusif semuanya selepas ini. Bola sepak ni satu sebagai hobi saya. Ibarat macam kita kena check up kontrol bola. So ibarat macam kita bawa motor, kita perlu check up nak braking apa semua. Itu yang penting dia. Itu pasal saya pilih sukan ni sebagai hobi saya. Apapun gelanggang, ia menjadi medan pertarungan sehat untuk menunjukkan siapa yang hebat berjuang demi negara berdaulat untuk rekod peribadi dicatat. Litar Sepang Antarabangsa ini menjadi platform memajukan sukan permotoran negara. Kemenangan di peta dunia dipahat oleh jago lumba tempatan. Kebangkitan pasukan kebangsaan mempamerkan peningkatan prestasi ketara walaupun diakhiri dengan gelaran naib juara AFF Suzuki. Harimau Malaya sudah perlahan-lahan mengejar Thailand. Seterusnya mula menyaingi Vietnam yang kian mencengkam Asia. Secara keseluruhan, 17 perlawanan skuad tahun ini menyaksikan 8 daripadanya berakhir dengan kemenangan, 4 seri dan menempa 5 kekalahan. Itu dia kisah-kisah dunia bola sepak sepanjang tahun 2018. Nampak ni, kita berada di gelanggang futsal bola sepak. Kita ingin menemubual secara eksklusif salah seorang pemain kebangsaan tempatan bola sepak, bosku. Ini dia pemain bola sepak baru tempatan, Hafiz Syarin, pelumba MotoGP kebangsaan sebenarnya. Baik Hafiz Syarin, kita sambil jalan-jalan, sambil borak-borak. Okey. Kita ingin melihat sisi berbeza Hafiz. Lalu kita lihat Hafiz beraksi di Litar kan. Jadi kenapa sebenarnya mungkin dengar khabar nak jadi pemain kebangsaan bola sepak, betul? Lebih kurang macam itulah kalau saya tak main motor. Tapi apa pun sebab saya dah masuk ke bidang motoran ni, so saya minat main motor lah. Tapi satu bola sepak ni satu sebagai hobi saya. Ibarat macam kita kena check up kontrol bola. So ibarat macam kita bawa motor, kita perlu check up nak braking apa semua. Itu yang penting dia. Itu pasal saya pilih sukan ni. Baik, harapan Hafiz Syarin untuk tahun 2019. Harapan saya untuk 2019 ni saya cuba buat yang terbaik dan cuba lebih bagus pada 2018.
Tapi apa yang saya jangka dengan jentera baru saya ni agak berlainan sikit daripada 2018. Saya guna jentera KTM. Apapun masih awal lagi, belum ada race lagi, dan nanti bila test di Sepang saya cuba dapatkan penjelasan yang baguslah untuk prepare di Qatar nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, Hafiz Syarif. Arena badminton negara dikejutkan dengan berita kesihatan jaguh perseorangan lelaki, Dato' Lee Chong Wei. Malah beliau melaungkan tekad mahu mencabar diri beraksi di Tamasya Olimpik Tokyo 2020. Sorotan lampu limpahnya bercahaya di malam hari pastinya satu yang amat dinantikan tahun hadapan. Tahun 2018, sukan yang menguji kelajuan menjadi tumpuan selain Perancis di Piala Dunia kembali membuat kejutan. Debaran lapangan sukan pastinya ada impian yang tersendiri menebus maruah negara mewakili apa jua acara dalam situasi ekonomi, imej yang tercalar, dan pastinya imej yang tercalar ini maruah ekonomi negara juga perlu dikembalikan. Dalam secara globalnya, bukan Kuala Lumpur sahaja yang terasa kesan mengenai dengan saham turun dan juga naik. Dan pastinya juga kita ingin menjadi harimau Asia dalam perkembangan ekonomi yang akan datang. Perlu ada kerjasama korporat dan juga rakyat seterusnya untuk kesejahteraan rakyat bersama. Menjelang 2019, apakah kita bersedia untuk revolusi industri 4.0? Ekonomi 2018 bermula rancak. Pertumbuhan ekonomi suku pertama melonjak 5.4% dengan pelbagai bentuk pelaburan baharu diumumkan kerajaan ketika itu. Momentum dilihat sedikit perlahan pertengahan tahun dengan pelabur asing dan tempatan mengambil pendekatan tunggu dan lihat menantikan keputusan PRU ke-14. Dua manifesto ekonomi dibentangkan dan akhirnya Pakatan Harapan mendapat mandat rakyat sekaligus mengubah hala tuju dan lanskap ekonomi kerajaan baharu yang bukan sahaja menjadi perhatian rakyat tetapi juga komoditi perniagaan seluruh dunia. Maka terbentuklah Majlis Penasihat Kerajaan yang dipengerusikan Tun Daim Zainuddin. Menara Ilham saban hari menjadi tumpuan selama lebih 100 hari. Lebih 500 mesyuarat dijalankan mendekati segala aspek ekonomi negara dan rakyat. Mengambil kira keprihatinan rakyat, tabung harapan negara dilancarkan 30 Mei. Portfolio baharu dalam kabinet diwujudkan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi diketuai Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Manakala Kementerian Kewangan dipimpin Lim Guan Eng, minggu pertama pelbagai pendedahan dibuat dan paling mengejutkan jumlah hutang kerajaan yang mencecah 1 trilion ringgit yang ditinggalkan kerajaan terdahulu. Beberapa projek yang dilancarkan kerajaan terdahulu diteliti semula. Kerajaan baharu juga tampil dengan sistem percukaian baharu. 1 Jun, cukai barangan dan perkhidmatan GST menjadi sifar dan buat julung kalinya rakyat menikmati 3 bulan tax holiday. 1 September, cukai jualan dan perkhidmatan SST diperkenalkan. November, Kerajaan Pakatan Harapan membentangkan belanjawan sulungnya. Pelbagai pengumuman baharu diumumkan termasuk bantuan sara hidup rakyat, subsidi bersasar semua khusus untuk golongan rakyat berpendapatan rendah B40. Perubahan kerajaan turut memperlihatkan kepimpinan agensi dan badan penting bertukar wajah. Antara yang mencuri tumpuan, Datuk Nur Syamsiah Muhammad Yunus dilantik Gabenor Bank Negara Baharu. Beberapa projek baharu turut muncul termasuk idea pembangunan kereta nasional ketiga yang bakal bermula dengan prototipe tahun hadapan. Tahun depan dijangka mencabar dengan pelbagai faktor luaran yang tidak menentu, namun kekuatan asas ekonomi Malaysia dipacu permintaan domestik mampu mengharungi tempoh getir itu. Dan itu dia kisah-kisah yang berlaku sepanjang 2018 seperti yang disebutkan oleh Perdana Menteri. Pastinya tahun ini adalah tahun yang penuh mencabar yang harus ditempuh apa jua yang mendatang. Dan yang pasti apa yang kita harapkan, perkara-perkara yang lalu kita perbaiki untuk tahun yang akan mendatang nanti. Dan pastinya
dia macam-macam azam. Orang nak orang kata ada yang nak kurus, nak runcing, nak cengkung, nak sado, nak kaya. Dan ada juga yang masih mencari-cari cinta. Ada yang mahu beristeri 2 mungkin. Ataupun ada yang mengejar pangkat dan kuasa. Ada yang teranaya. Ada yang bertalam 10 muka. Musang, apa orang kata? Kambing punya susu musang dapat nama. Macam-macam. Karma, inilah kehidupan yang akan kita lalui, tidak kira sama ada dalam politik, sosial, ekonomi maupun rencah-rencah kehidupan yang berlaku, insya-Allah pada tahun 2019. Apa jua impian yang anda ingin capai, kita akan capai jua jika kita terus berpegang teguh dengan pendirian kita nanti. Sebenarnya kita menantikan detik pukul 12 malam nanti. Saya masih lagi langsung berada di aras lebih 400 meter menara ke-7 tertinggi dunia. Jika anda saksikan ketika ini di persekitaran saya sekarang ini, orang ramai sudah pun menantikan untuk detik countdown, detik-detik ambang pukul 12 malam nanti. Anda mungkin kamera boleh tunjukkan suasana sekitar. Kita sambil menantikan bunga api di aras lebih 400 meter ini. Kalau kebiasaannya kita menyaksikan satu-satu lokasi sahaja bunga api akan bercik, tapi di aras paling atas ini kita akan melihat percikan bunga api di sekitar 360 darjah di segenap pelosok KL ini. Kita ada Menara Berkembar Petronas dan juga beberapa sekitar yang kita boleh saksikan ketika ini. Ada yang dikabarnya mungkin boleh fokus segenting Highland. Mungkin kameraman boleh fokus genting di situ, kelihatan dari sini. Kita boleh saksikan bunga api di sekitar Menara Kuala Lumpur ini. Dalam beberapa minit sahaja lagi kita masih lagi menantikan dan kita ingin bertanya dengan where are you from, sir? I am originally from Iran. From Iran. Okay, so how is it, Malaysia? Can we see the camera? Your name, sir? My name is Darius. I am originally from Iran, but we live in Australia. I see. So how it sounds like the countdown in Iran? Can you count it? In Iran, no, it doesn't celebrate. No. In Iran, celebrate the Persian New Year. So how about Australia? Australia, yes. Yeah, you come with whom? I'm from Brisbane. Okay. Brisbane is gone 2 years ago, 2 hours ago. Yes. Okay, Happy New Year, sir. Happy New Year. Enjoy the countdown. Alright. Okay, kita nak tengok siapa lagi yang ada di sini. Mungkin kita pergi jauh sedikit ke belakang. Yes, ada kabarnya. Okay, Kak. Kak. Sini. Kita ada nampak akak ni. Dari mana, Kak? Datang dengan siapa? Saya dari Ceras. Datang dengan... Wow, jauh. Kalau jalan kaki pun tak sampai. Okey, jadi kenapa memilih Menara Kuala Lumpur ini untuk ambang Merdeka pula, ambang Tahun Baru 2019? Sebab selama ni every year saya dekat bawah je, dekat taman tu. Tapi this year saya punya bos belanja saya lah. Bos belanja. Okey, mungkin ada azam tahun baru? Okey, azam tahun baru nak kerja bersungguh-sungguh. Lepas tu tak ada apa pun, cuma nak kerja sungguh-sungguh lah. Mungkin kita ada apa yang kita nak. So insyaAllah boleh capai lah tahun 2019. Nama apa tadi, Kak? Saya Siti Faira Ashkin binti Kamaruddin. Alright, okey. Thank you. Happy New Year. Happy New Year. Okey, itu dia dari Singapura, dari Iran. Alright. Make some noise. Itu dia kemeriahan di Menara Kuala Lumpur ini. Masih lagi menantikan detik-detik pukul 12 pada hari ini. Kita nak tanya abang ni. Bang. Abang suara sedap lah. Terima kasih. Okey abang, nama? Adrian.
Adrian, jadi apa peranan abang di sini? Peranan saya di sini untuk hype out the crowd, and we've got an international crowd ke antarabangsa. It's great. Yang a lot of tourists datang ke KL Towers, so it's a good thing for Malaysia. Alright, itu dia. Mungkin apa harapan abang untuk tahun 2019 ini? Lots of peace, lots of love, lots of understanding. Alright, here in Malaysia as well. Lot of love, berapa bini tu bang? Untuk 2019. I don't know. Bini satu sahaja. Love untuk bini satu saja. Dia recording kat belakang tu. So memang satu saja. Alright, okay. Selamat tahun baru bang, tahun 2019. Itu dia, apa pun yang kita nantikan, percikan bunga api pada pukul 12 malam nanti. Saya tak sabar dan terima kasih 2018. Selamat datang 2019. Saya Safwan Sawi, Himpasan 2018.